Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka semua besar saya Muhammad Al-Fatihah Al-Fatih bima sabaqna sil haqqi haqqi wa ila siratal mustaqim wa ala haqqi wa miqdaril azim amma. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ataupun kita akan ulang kaji mata pelajaran Fiqh tahun 3 disebabkan kita punya buku dah habis kan? Kita punya buku dah habiskan belajar semua kan? Kan? Ingat ke tak? Ya, tak apa. Yang ni. Sekejap Okey. Buka buku teks semua, buka buku teks semua, buka muka surat 1. Kita akan ulang sikit, lepas tu kita akan ulang sikit lah. Kita akan ulang, lepas tu kita akan buat latihan sama-sama. Buku teks muka surat 1. Tajuk yang pertama sekali. Tajuk apa? Tajuk apa pertama? Tayamum. Saya lagi Ustaz akan tunjuk video macam mana yang perlu dibuat tayamum tu. Tak apa. Kita baca dulu, ingat. Hari tu kamu jawab exam tu banyak yang silap lagi. Kita tengok dulu, tak apa. Muka surat 1. Tak apa, kita akan ulang. Kejap. Okey, semua tengok muka surat 1. Kita tengok ni. Sekarang kamu perlu Aham. Kamu tengok. Kamu nampak gambar ni kan? Agak-agak kamu berapa rukun wuduk dia? Ada berapa rukun wuduk dia? Sebab itu ada yang jawab 4. Rukun wuduk kamu tengok ada berapa sahaja. Ingat, bila mana kata rukun wuduk ni ataupun rukun ni, pergerakan ni, benda yang kena bahagian badan kita. Contoh macam rukun wuduk lah, kan? Rukun wuduk, apa pertama niat, lepas tu basuh muka. Hari tu ada yang jawab, contoh dia rasa Ustaz, dia pening tak gambar ni, sebab gambar ni ada 4. Jadinya dia kata rukun tayamum ada 4. Yang satu ni tak tahu apa, yang ni satu tahu apa, dia tulis tepuk meja. Yang kedua, tepuk meja. Yang ketiga, sapu muka. Yang keempat, basuh tangan hingga ke siku. Tak, jawapan dia ingat. Rukun wuduk memang ada 4. Tapi anggota tayamum ada 2 sahaja. Rukun tayamum ada 4 semua. Tapi anggota tayamum ada 2 sahaja. Apa? Muka dan tapak tangan. Yang tu sahaja. 2 tu sahaja. Kita tengok muka surat 2. Kita tengok pengertian tayamum. Tayamum sendiri tu apa? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci. Debu tanah ni, kalau cara nak dapatkan dia senanglah, sebab kita memang duduk kat tanah kan, cerita dia kan. Kita duduk kat tanah sendiri, tanah yang senang dapat. Tapi kamu kena buat tu, kamu tahu yang ayak tepung tu, kamu kena nipiskan, bagi debu sahaja yang tinggal. Batu-batu bukan. Ingat, kalau batu-batu tu bukan, kena ambil debu tanah sahaja. Tak apa, saya Ustaz tunjuk video macam mana. Ingat, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu.
Tak apa. Tengok. Yang pertama ingat. Yang ni rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4 sahaja. Rukun tayamum ada berapa? Ada 4 sahaja. Tak lebih dan takkan kurang. Yang pertama apa? Yang pertama kenalah niat. Lafaz niat pertama. Ni, niat tayamum ni. Ni yang penting ni. Nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Niat ni macam mana pun sebab tu kita nak, kalau kamu perasan, setiap perkara yang beribadat, setiap benda yang beribadat kepada Allah memerlukan niat. Tak kisahlah solat ke, tawaf ke, semua ada niat kan. Jadinya yang membezakan ibadat-ibadat tu memang kadang-kadang pergerakan. Contoh kan, nak solat zuhur, nak solat asar. Zuhur dengan asar 4 rakaat saja kan. Benda yang 4 rakaat, 4 rakaat. Dua-dua 4 rakaat. Lepas tu, dua-dua ada rukuk, dua-dua ada sujud. Jadi yang membezakan macam mana? Dengan niat. Sebab tu apa? Niat itu adalah perkara yang paling penting dalam setiap ibadat. Jadinya, nak membezakan sama ada asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, hanya dengan niat kan. Kalau kita ikutkan pergerakan semua sama kan. Bacaan rukuk subhana rabbiyal azim itu sama. Subuh macam tu, asar macam tu, maghrib macam tu kan. I'tidal pun ada dalam setiap solat kan. Jadi nak membezakan dalam setiap ibadat ni dengan niat. Sebab tu kadang-kadang kamu perasan dalam benda-benda rukun yang berkaitan dengan ibadat ni semua ada niat yang pertama. Betul tak? Jadinya niat ni adalah kita tengok niat dia. Nawaitu tayammuma. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang tu adalah Allah Ta'ala. Tengok yang pertama. Kita tengok rukun tayamum. Kamu kena ingat ni. Rukun tayamum yang pertama. Niat ketika memulakan tayamum. Yang kedua. Menyapu debu ke muka. Tu nampak? Menyapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Jadi yang kamu perlu faham dekat sini, dengar ni semua. Kamu kena ambil perhatian sikit. Yang kamu perlu faham dekat sini, anggota wuduk, anggota tayamum hanya ada 2. Apa? Muka dan tapak dan tangan sahaja. Yang 2 ni niat. Niat ni bukan anggota. Dia hanya rukun. Yang terakhir tertib. Tertib ni susunan lah. Maksud dia kena buat apa? Kena niat dulu. Tak boleh kamu sapu debu ke muka. Lepas tu kamu baru niat. Tak boleh. Kamu kena niat dahulu. Lepas tu baru sapu debu ke muka. Lepas tu baru kamu menyapu debu ke dua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey. Dah kita okey. Semua kamu nak tengok video ni, kamu cuba okay, tak apa, tengok dulu ni dulu. Kaifiat bertayamum. Tengok kaifiat ni masuk dia kata, kita katakan resepi ataupun cara-cara nak tayamum. Meletakkan yang pertama, meletakkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci, lalu disapu. Kejap-kejap ada orang datang. Jiran, rumah jiran Ustaz. Ingatkan rumah Ustaz. Ustaz seronok tadi. Ingatkan ada orang datang rumah. Okey, sambung. Okey. Yang seterusnya, meletakkan kedua-dua tangan hingga debu ke atas debu yang suci, lalu disapukan ke muka. Sebelum meletakkan ni, kamu kena faham. Semasa kamu meletakkan tangan ni, awal-awal ni, kamu kena niat masa ni. Nawaitu tayammuma listibahati solat lillahi ta'ala, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat untuk kerana Allah Ta'ala. Itulah. Lepas tu, meletakkan, lepas kamu sapu debu ke muka, kamu letak
menyertakkan kedua-dua belah tangan ke atas debu tadi yang suci. Lalu menyapu tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga ke siku. Diikuti tangan sebelah kiri. Kiranya kena buat kanan dulu lah, baru belah kiri. Saya kamu akan nampak video ni, macam mana cara-cara nak buat dia. Tak apa, kita belajar dulu sikit. Okey, kita tengok seterusnya. Syarat-syarat tayamum. Macam mana boleh ataupun kita katakan syarat-syarat ni macam mana? Kenapa boleh tayamum? Kita kena faham itu. Syarat-syarat ni kenapa dibolehkan tayamum? Syarat-syarat ni benda apa yang membolehkan tayamum? Macam tu. Sebab apa yang membolehkan tayamum? Yang tu masuk syarat. Sebab apa yang membolehkan tayamum? Ingat kamu kata sebab apa yang membolehkan tayamum? Yang pertama, mestilah tak ada air. Kedua, keuzuran kerana sakit. Sakit lah ni yang tidak boleh menggunakan air. Keuzuran kamu kalau nanti kamu jawab peperiksaan, kamu tulis uzur tak apa. Ataupun kamu tulis sakit pun tak apa. Yang ketiga, air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting. Contoh macam saya ulang selalu banyak kali lah. Air tu cukup-cukup untuk kamu hidup je. Air tu cukup kamu untuk minum je. Jadinya kamu dibolehkan bertayamum. Kamu contoh, kamu ada air walaupun sebaldi sebaldi besar kita katakan air itu dalam 5 liter, tapi kamu duduk dalam pulau. Memang tak ada sumber air, kamu nak hidup berbulan-bulan menggunakan air itu saja. Kalau kata pulau, air laut banyak kan? Contoh begini, contoh kamu duduk atas pangsa puri ke, kamu terperangkap ke apa ke, kamu boleh menggunakan air tu walaupun air tu banyak. Tapi kamu kena pastikanlah kamu punya jarak nak hidup nampak pelik pula kan. Kamu kena pastikan air tu betul-betul cukup untuk kamu hidup boleh memperpanjangkan kamu punya hidup. Sebab apa? Air kan penting dalam badan kita kan. Manusia boleh mati tanpa air kan. Makan tak apa. Air itu yang penting. Okey, yang seterusnya dilakukan setelah waktu solat. Ni syarat nak. Contoh kamu dah confirm tak ada air. Lepas tu kamu dah confirm lah tak ada air ni. Tapi tak masuk waktu zuhur lagi. Tapi kamu ambil tayamum. Maka tak sah tayamum tu kamu tu. Kena contoh zuhur pukul 1:30. Kamu kena ambil pukul 1:30. Masuk waktu zuhur tu baru kamu boleh melakukan tayamum. Yang tu dimasukkan dengan tayamum. Okey, yang terakhir, menggunakan debu tanah yang suci. Macam ni lah contoh. Kalau kamu perasan tak, debu tanah macam debu tanah ni kita bayar macam tepung tu lah. Kalau kamu duduk dekat tanah, kamu pergi luar kat rumah kamu korek tanah, mesti tanah tu keras kan. Kamu ambillah contoh yang mesin ayak tu kan. Kamu goncang-goncang, benda yang jatuh bawah tu, yang tu kita panggil debu tanah. Kalau yang atas tu kadang-kadang mesti ada tahi. Kalau ada tahi, kamu cari dari tempat lain yang tanah yang suci elok sikit kan. Contoh atas-atas tu mesti ada batu, ada benda-benda tajam ke kan, kaca. Kita tak tahu, jadinya kita hanya boleh menggunakan debu tanah. Sebab tu kena ada ayak tu. Kalau macam contoh kamu duduk dekat kalau senang pantai pasir tu senang lah. Sebab pantai dia kan kecil-kecil kan. Jadi senang, kamu boleh guna yang tu je. Tak perlu ayak. Okey, yang seterusnya. Ingat, yang ni syarat. Syarat ni kenapa? Syarat ni kena ada. Contoh, kamu nak tayamum tapi ada air, tak boleh. Maka tayamum kamu tak sah. Tapi walaupun kamu dah solat, tak sah solat kamu, tak sah tayamum kamu tu. Sebab apa? Kamu ada air. Ni syarat-syarat tayamum. Kita tengok sunat-sunat tayamum pula. Sunat-sunat tayamum macam mana? Membaca bismillah lah macam biasa. Membaca bismillah sebab apa? Kullu mri'in zibalin. Nabi kata apa? Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah merupakan perkara yang ibarat apa? Binatang korban yang tidak mempunyai ekor. Maksud dia apa? Benda yang sia-sia lah kita katakan. Sebab apa? Benda yang sia-sia. Sebab bismillah ni kita memulakan sesuatu perkara dengan nama Allah ni merupakan banyak manfaat dia ataupun banyak rahmat dekat Allah kat atas kita. Jadinya Nabi kata apa? Setiap perkara yang tak dimulai dengan bismillah merupakan perkara yang sia-sia. Lepas tu yang kedua,
Sunat-sunat tayamum, menipiskan debu, menipiskan debu, menipiskan debu, menipiskan debu. Macam dia tepuk tangan, tak apa, saya kamu tengok sunat-sunat ni. Kau nak tengok sekarang? Kita tengok sekarang lah. Kamu nampak sikit, kejap Ustaz baca bagi habis dulu. Ustaz baca bagi habis sunat tayamum, baru kita mula. Yang ketiga, menipiskan debu, iaitu yang mendahulukan anggota sebelah kanan. Okey, kejap. Kita tengok video. Dengar tak dengar? Tak tahu, tak pasti lah. Saya Razan buka mikrofon awak. Awak beritahu Ustaz, dengar ke tak dengar? Boleh? Okey. 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 Nampak tak kat depan? Nampak? Oh, Ustaz lupa something. Tekan ni. Baru belajar tadi. Buat ni. Lepas tu tekan more. Disuruh tekan more. Lepas tu tekan share sound. Dengar tak? Dengar tak? Tak dengar Ustaz. Tak dengar. Okey, tak dengar. Kejap. Tadi boleh. Kejap sekali lagi. Okey. Ni dengar? Tak. Tak dengar Ustaz, tak dengar. Tak dengar? Saya dengar. Saya dengar. Dengar tak dengar ni? Dengar tapi sikit. Dengar sikit. Dengar tapi sikit. Semua Sekejap, orang kena mute. Semua mute. Tak apa, Ustaz baca. Benda ni bukan nak apa pun. Dia lebih kepada bacaan. Tapi lebih pada pergerakan. Macam mana nak sound kuat lah. Okey. Ustaz mula, kamu tengok. Dengar, jelas? Okey, kamu tengok. Ustaz Dengar baca sikit. Tak apa. Nak tahu? Tak apa ni. Boleh baca kan? Pada suatu petang yang cerah, setelah masuknya waktu zuhur, Zul seperti biasa ingin ke masjid untuk solat berjemaah. Zul lah nama dia, Zul. Budak ni nama Zul. Ni nama dia Zul. Lepas tu, ketika Zul mendak ni. Hendak. ketika Zul hendak mengambil wuduk. Ketika dia nak ambil wuduk, rupa-rupanya air di masjid tak ada. Maka Zul pun keluar mencari sumber air. Nampak? Syarat lagi satu kan? Kalau kawasan kamu tak ada air, kamu kena cari. Ustaz tak ingatlah sejauh berapa kilometer. Tapi contoh rumah kamu tak ada air kan? Kamu kena tanya jiran sebelah, jiran kiri kamu, jiran kanan kamu, jiran depan kamu. Kamu kena sekurang-kurangnya cuba mencari air tu. Kalau betul-betul tak ada, baru kamu boleh ditayamumkan. Faham? Zul keluar mencari air. Beberapa minit kemudian, setelah Zul tidak berjaya mencari air, tiba-tiba dia kata, Zul ternampak sebatang pilir air yang berada di sebalik pokok. Tanpa membuang masa, Zul berlari mendapatkan pilir air tersebut dan cuba membukanya. Namun tiada air yang keluar. Kesian dekat Zul. Akhirnya Zul bertayamum. Kita tengok macam mana cara-cara Zul bertayamum. Okey, semua tengok depan. Mariam, tengok ke tak? Langkah pertama. Sekejap, ada orang masuk ke? Aku Ustaz tak perasan. Ada orang masuk tak? Tak ada. Ni, yang pertama, mestilah kamu kena niat dulu. Nawaitu tayammum. Kalau kamu pergi kat padang pasir, lagi senang kamu nak tayamum. Padang pasir. Padang pasir ni semua tayamum, semua tempat-tempat pasir kan. Pasir dia halus-halus, senang nak tayamum. Tapi memang tak ada air. Dia pasir. Sebab memang tak ada air sungguh lah. Panas padang pasir ni. Ustaz pernah pergi padang pasir? Oh, memang panas. Angin kuat. Kalau malam tu tidur kat padang pasir tu,
Walaupun siang tu panas, malam ya Allah sejuk. Sebab angin. Dia pantai tak panas pun. Pantai dengan padang pasir benda yang berbeza. Pantai ada air. Padang pasir tak ada air. Faham tak? Pernah tengok padang pasir? Inilah padang pasir. Jangan lupa. Lepas kamu nak tayammum tu, kamu kena Amar Darwish. Omar. Nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Lepas kamu lafaz tu kamu niat dalam hati, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Langkah kedua pula, tengok langkah kedua. Ni, Ustaz nak bagi tahu. Patut je cara yang lebih elok, dengarkan semua. Patutnya cara yang elok, ni, kejap Ustaz nak tunjuk contoh. Patutnya lah, cara yang lebih elok, ni kan debu tanah kan semua. Kamu kena asingkan dua. Kamu kena buat satu debu tanah kat sini, kan? Satu debu tanah kat sini. Sebab apa? Yang ni untuk muka. Yang ni untuk muka. Untuk muka kamu. Sebab tu debu tanah kena suci. Takut-takut tangan kamu tu ada, kan kamu letak kat muka, takut-takut muka kamu tu ada najis kan. Jadinya cara nak meyakinkan debu tanah kamu kena asingkan sebelah satu belah muka, satu lagi sebelah untuk tangan kamu. Tangan ni maksudnya dua-dua tangan lah, tangan. Kena buat macam tu. Kamu kena belah tengah macam tu. Jadinya kalau kamu dah buat kat muka, ambil belah sini saja. Lepas tu kita tengok. Sambung. Nampak? Nampak? Dia menipiskan debu. Menipiskan debu ni adalah benda sunat. Pada kedua-dua tapak tangan. Satu lagi, kalau kamu nak menipiskan debu, kamu janganlah buat kat tempat debu kamu nak ambil lagi. Kamu buatlah, kamu pusinglah belakang sikit ke, kiri sikit kamu ke. Jangan bagi kena debu yang elok lagi. Nampak? Lepas tu, tengok cara dia. Kamu sapu setiap muka dari anak rambut kamu sampai ke, tengok tangan dia. Jari, ibu jari dia dekat dagu. Kena pusing semua. Kacau lah benda ni. Kejap Clear. Okey, sambung. Okey, tengok. Langkah ketiga pula. Tadi kamu letakkan, nampak Ustaz kata tadi? Nampak kan Ustaz kata tadi kan? Yang tadi belah muka, kamu kena asingkan. Yang ni dia tak asingkan. Cara ni tak elok sikit lah. Kamu kena, jadi belah sini belah muka, jadinya kamu kena ambil belah sini pula. Belah untuk tangan kamu. Kamu nipiskan juga, benda sunat. Nampak? Nipis pada kedua tapak tangan, kamu tengok cara dia pula. Lepas dia nipis tu, tengok cara macam mana dia tepukkan kedua untuk sapu kedua belah tangan hingga siku. Nampak cara dia macam mana? Ni, kamu perasan jari. Debu ke? Debu lah tu. Dia guna bedak je tu. Ni, kamu perasan tak jari ni? Jari ibu jari kamu ni, jangan bagi kena tangan lagi. Jangan bagi kena tangan lagi. Jangan bagi kena apa-apalah. Kamu kena jarakkan sikit tangan kamu, ibu jari kamu tu. Pusing, nampak dia pusing. Tu dia kena tak elok. Patutnya tak boleh kena. Tapi dia kena. Tapi tak apalah. Patutnya tak boleh kena. Nampak? Debu pada tapak kiri pula, sambung je. Patutnya nampak. Nampak tu. Wish. Siapa sunting tu? Uwais. Ya Allah, Uwais. Nampak jari tu? Jari, ibu jari bertemu dengan ibu jari. Patutnya ibu jari kamu tu tak boleh kena kat belakang-belakang ni. Dia kena kat depan ni sahaja. Nampak? Habis. Lepas tu yang langkah keempat apa? Tertib. Membaca doa. Doa apa lah? Doa lepas wudu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, daripada orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirin. Minal mutatahhirin maksudnya orang-orang yang bersihlah, suci.
dan waja'alni min ibadikas salihin. Waja'alni, jadikan aku daripada golongan hamba yang as-salihin, orang yang solihin, hamba yang soleh. Alhamdulillah, habis. Zul dapat bertemu dengan baik. Nampak? Macam tu je. Oh, lepas ni boleh tengok video lah kita. Ustaz tahulah buat macam mana. Cantik. Okey, yang tu ada contoh-contoh. Apa contoh-contoh macam mana cara ataupun kaifiat nak tayamum. Okey, kita sambung. Sikit lagi kan? Buka buku. Sunat tayamum. Kita tengok perkara yang membatalkan tayamum pula. Perkara yang pertama murtad. Yang kedua sembuh daripada sakit. Murtad ni keluar daripada Islam lah. Keluar daripada Islam ni maksudnya dia mensyirikkan Allah. Tak kisahlah walaupun dia tak mengatakan, tapi dia melakukan perbuatan sembah orang lain. Contoh, yang tu termasuk murtad. Tu tak kisahlah apa pun. Dan bila mana dia keluar dari Islam ni bukan semata-mata dia lafazkan. Dia membuat, dia sembah orang lain. Dia tidak mengaku bahawa Tuhan tu ada. Dia tidak percaya. Semua-semua tu lah. Murtad kat sini. Lepas tu sembuh daripada penyakit, sakit lah. Contoh tangan dia dah lega ke, muka dia dah lega, kaki dia dah okey ke, boleh lah. Yang ketiga, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Macam biasalah, kentut ke, kencing ke, berak ke, batal wuduk, sentuh laki perempuan ke, benda-benda yang membatalkan wuduk, maka juga terbatal dalam tayamum. Dan yang terakhir, luput waktu solat. Luput ataupun berakhir waktu solat. Contoh Zuhur habis pukul 4 suku. 4 suku. Contoh dia ambil wuduk, ambil tayamum pukul waktu Zuhur, maka pukul 4 suku dia dah habislah waktu tayamum dia. Kena ambil tayamum lagi sekali. Lepas tu ada air sebelum solat. Ingat, sebelum solat, sebelum masuk dia, sebelum dia angkat takbir. Ada yang kata pendapat mazhab kita, ada yang kata boleh dia sambung solat terus, ada yang kata dia kena berhenti solat, ambil wuduk, pergi ambil air semula. Tak apalah, kita pegang, kamu perlu amalkan sebelum solat. Maksud dia kata sebelum kamu angkat takbir. Okey, yang terakhir hikmah kemudahan kepada orang uzur. Mudahlah kan, kalau dah patah kaki takkan nak ambil air juga kat kaki tu kan. Boleh kita tayamum. Itu membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Dan pentingnya ibadat dalam Islam. Wallahu a'lam. Latihan nantilah kita buat. Nak latihan ke? Tak nak. Cek. Kamu cuba cek buku kamu merah kamu tu. Cuba cek tengok. Dari buku merah ni, cek semua. Kejap tak tunjuk. Buku merah ni. Buku merah ni kamu cuba cek. Sampai mana kamu dah buat? Untuk tayamum sahaja. Cuba cek. Muka surat berapa? Muka surat 1 mesti dah ramai yang buat dah kan? 1 dah buat Razan. Akilah dah buat. Mariam dah buat. Mariam. Afnan dah buat. Afnan. Nombor 1. Omar Qayyum. Hanan. Okey, tak apa. Nanti kita akan buat latihan sama-sama. Jadinya tak payah latihan lah. Nanti Mu'alim akan scan buku ni. Kita akan cuba buat latihan sama-sama. Boleh? Boleh. Buku ni latihan untuk tayamum sampai muka surat 10. 1 sampai 10 dah siap ke belum? Kau Rabai tak siap lagi? Hafiz dah siap? Razan tak siap lagi ke? 1 sampai 10. Mariam? 10 belum. Tak apa, cantik. Tak apa. Nanti kita boleh buat sama-sama latihan. Kamu tak payah buat latihan. Nanti kita buat sama-sama latihan. Pekah sekali lagi. Okey semua. Okey, habis. Baca doa habis belajar semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtana
Ali fardul wilayati wa hadzati wala Kejap semua kejap jangan keluar lagi. Tengok Ustaz tengok Ustaz. Apa? 1 2 3 4 5 6 7. Tadi berapa tu orang masuk? 11 orang. 12 kot. 13. 14 ni berapa? 13 kot. 13. Tadi siapa keluar tadi? Amal. Amal dah habis keluar dah kan? Amal ada. Amal ni ada ni, Amal ada. Belum. Hanan ada. Oh, Damia keluar. Damia ada. Siapa keluar tadi ya? Siapa perasan? Wan ada. Saya ada dekat sini lah. Siapa dia? Kali. Oh, Kali. Ada seorang lagi. Dua tapi tak tahu. Syamil. Tadi ada Syamil. Oh, Syamil. Okey. Thank you. Tadi ada Syamil. Okey, jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye bye. Bye.